Okey puan, jangan bimbang, masalah jerawat ni kita boleh rawat. Kita ada 2 jenis rawatan untuk puan. Satu ubat makan dan satu lagi ubat sapu. Okey, so jangan bimbang, dalam masa 6 minggu nanti kulit puan akan jadi lebih bagus. Tahukah anda hampir 60% remaja dan dewasa akan mengalami masalah jerawat sepanjang hidup mereka? Adakah anda tertanya-tanya sama ada jerawat memerlukan rawatan? Adakah petua orang tua dan juga kaedah semula jadi boleh berkesan untuk merawat jerawat ataupun ia hanyalah mitos semata-mata? Pastinya anda banyak persoalan tentang mengatasi masalah jerawat. Untuk mengenali jerawat dengan lebih lanjut, jangan lupa bersama kami, saya Profesor Madya Dr. Lilawati dan saya Dr. Zura Hamzah sebagai moderator dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyaksikan webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat yang bertajuk Atasi Jerawat dengan Fakta Bukan Mitos yang akan berlangsung pada 22 hari bulan September, hari Jumaat jam 3 petang. Jumpa anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat yang akan ke udara sebentar lagi, siri yang ke-9 bagi tahun 2023. Saya Dr. Zura Hamzah, pensyarah Fakulti Perubatan UKM, adalah moderator anda pada petang ini bersama dengan penceramah jemputan kita iaitu Prof. Madya Dr. Lilawati Mutu Paliniapan yang akan memberi topik atasi masalah jerawat dengan fakta bukannya mitos. Baiklah, sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, suka untuk kami menitipkan sedikit pesanan kepada para penonton, iaitu pertama, mohon untuk para penonton terus like dan share Fakulti Perubatan UKM supaya dapat memberi saudara mara kita, sahabat handai kita lebih informasi-informasi terkini, terutama informasi-informasi kesihatan. Sekiranya para penonton ada komen ataupun sebarang pertanyaan, sila tulis di ruang komen yang berada di bawah situ, dan kami juga mengharapkan anda boleh send star untuk Fakulti Perubatan UKM sebagai tanda sokongan ke atas webinar kami. Yang ketiga, jangan lupa untuk buat imbasan QR code sebab ia perlu untuk anda mendapat e-sijil penyertaan. Bagi warga UKM, e-sijil penyertaan ini boleh digunakan untuk mata ataupun poin urus bakat. Okey, dan yang terakhir adalah tolong bersama-sama kami sehingga ke akhir rancangan. Kenapa? Kerana hadiah misteri akan menanti anda dalam segmen kuis. Okay, dalam segmen kuis tu jangan risau, soalan semua mudah-mudah saja. Kalau anda tumpukan perhatian pada apa yang penceramah kongsikan pada hari ini, insya-Allah semua akan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri tersebut yang saya boleh kata amat istimewa dan berbaloi pada hari ini. Okey. So, sebelum saya memulakan sesi webinar ini, sukalah untuk saya perkenalkan secara ringkas penceramah kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Lilawati Mutu Paliniapan. Beliau adalah pensyarah perubatan dan juga pakar perunding perubatan keluarga yang sudah berkhidmat lebih daripada 20 tahun. Beliau memperolehi sijil kepakaran perubatan keluarga pada tahun 2004 dari UKM sebelum beliau melanjutkan dalam bidang diploma kesihatan kulit di National University of Singapore. Dan kemudian beliau telah menjalani latihan dan sangkutan di Klinik Dermatologi HKL. Beliau sangat aktif dalam pengajaran prasiswaza dan juga pascasiswaza, dan juga sangat aktif dengan penyelidikan. Banyak hasil kajian beliau terutama dalam bidang perubatan keluarga dan kesihatan kulit telah diterbitkan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.
Maka tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Profesor Madya Dr. Lilawati untuk menyampaikan topik yang akan dibincangkan, iaitu atasi jerawat dengan fakta bukannya mitos. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Zura. Selamat petang dan selamat datang ke webinar hari ini. Sebelum saya bermula, izinkan saya berkongsi maklumat kenapa saya memilih topik jerawat untuk petang ini. Daripada pengalaman saya, ramai pesakit yang datang untuk masalah jerawat lewat selepas mendapat komplikasi seperti parut. Dan mereka juga ada banyak persoalan, kenapa saya ada jerawat, macam mana nak merawat jerawat dan apa yang saya perlu elakkan kerana jerawat ini. So, daripada persoalan mereka, saya sedar bahawa banyak mitos mengelilingi masalah jerawat. So, hari ini saya berharap dengan berkongsi maklumat dari webinar ini dapat kita kenali masalah jerawat dengan lebih lanjut dan atasi mitos berkenaan dengan jerawat. Jerawat juga dikenali sebagai pimple ataupun acne dalam bahasa Inggeris. Kulit sempurna menjadi idaman semua orang. Wajah yang berseri menjadi idaman dan adalah penting untuk first impression ataupun pandang pertama. Tak kiralah anda nak pergi untuk temu duga, nak pergi untuk kenduri kahwin ataupun nak pergi berdating. Memang wajah yang berseri adalah sangat penting. Tapi lebih daripada 60% orang muda, remaja dan dewasa akan mengalami masalah jerawat dalam hidup mereka. Dan ini akan menjejaskan penampilan mereka, menyebabkan mereka hilang keyakinan diri, mungkin mereka segan dengan berjumpa dengan orang ramai dan semua ini akan menyebabkan gangguan emosi dan boleh juga menyebabkan kemurungan. Jika anda layari internet untuk mengenali jerawat, anda akan dapat pelbagai maklumat daripada produk yang anda boleh guna untuk jerawat kepada hasil bahan semula jadi yang anda boleh guna untuk merawat jerawat. Dan kemungkinan banyak daripada hasil semula jadi ini berada di dapur anda sendiri. Tapi adakah produk sebegini dan bahan semula jadi ini betul-betul berkesan untuk merawat jerawat ataupun mitos sahaja? Untuk menjawab soalan ini, anda perlu mengenali masalah jerawat dulu. So, apa itu jerawat? Apa yang menyebabkan jerawat? Apakah risiko untuk mendapat jerawat dan adakah jerawat perlu dirawat? Apakah komplikasi jerawat dan macam mana anda boleh jaga kulit anda jika anda ada jerawat? Dan dengan maklumat ini anda boleh bezakan fakta dan mitos. Kita mula dengan soalan apa itu jerawat? Jerawat adalah bintik-bintik merah atau yang bernanah pada muka dan badan. Biasanya pada badan, ada pada bahu ataupun hadapan dada. Dia bermula daripada umur belasan tahun hinggalah ke 20 ataupun 30, umur 30 tahun. Dan lelaki dan juga wanita boleh ada jerawat. Apa yang menyebabkan jerawat? Ada 4 faktor utama yang boleh menyebabkan jerawat. Faktor pertama adalah folikel ataupun pori rambut yang tersumbat. Faktor kedua adalah kelenjar minyak yang aktif. Ini disebabkan oleh hormon androgen yang sangat tinggi pada usia remaja dan kesan hormon androgen pada kelenjar minyak pada usia ini adalah mengeluarkan minyak dengan banyak. Itulah sebab bila kita lihat remaja atau orang muda, kulit mereka berminyak dan berkilat. Faktor ketiga adalah jangkitan bakteria. Permukaan kulit kita sentiasa ada bakteria dan bila bakteria dapat peluang, dia akan menyebabkan infeksi. Dan bila ada infeksi, ini akan menyebabkan keradangan kulit. Jadi inilah 4 faktor utama yang menyebabkan jerawat. Ini adalah gambar keratan rentas kulit dan di sini anda boleh lihat kulit mati menyebabkan menyumbat pori dan penghasilan minyak yang berlebihan menyebabkan minyak terkumpul di bawah kulit dan juga menjadi bengkak dan radang. Selain daripada 4 faktor ini, ada juga penyakit dan ubatan yang boleh menyebabkan jerawat.
penyakit seperti PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome dan Cushing Syndrome boleh menyebabkan jerawat. Ubat seperti prednisolone, ini adalah ubat steroid, juga boleh menyebabkan jerawat. Apakah risiko untuk mendapat jerawat? Salah satu faktor adalah genetik ataupun keturunan. Ini bermaksud sekiranya ibu bapa anda ataupun adik-beradik anda ada jerawat, anda adalah berisiko lebih tinggi untuk mendapat jerawat. Selain daripada itu, faktor yang lain adalah makanan yang mengandungi gula dan karbohidrat yang tinggi juga berisiko untuk dapat jerawat. Penggunaan kosmetik boleh menyebabkan menyumbat pori rambut seperti concealer ataupun foundation dan menyebabkan jerawat. So, sekiranya anda ingin menggunakan kosmetik, perlulah memilih kosmetik yang non-comedogenic. Ini adalah gambar menunjukkan jenis-jenis jerawat. Mungkin anda kenal dengan whitehead, blackhead yang paling lazim kita boleh gunakan untuk merawat jerawat. Dan selain daripada itu, jerawat bernanah ataupun pustules, papules, cyst dengan nodules. Cyst dengan nodules ini adalah kalau orang biasa bercakap, dia kata ini jerawat batu because dia adalah jerawat yang besar-besar. Jerawat jenis cyst dan nodules ini boleh menghasilkan parut yang dalam. Biasanya untuk rawatan, kita kategorikan jerawat pada 3 kategori, iaitu kategori ringan, sederhana dan juga serius. Pada kategori ringan, ini melibatkan kurang daripada 50% permukaan kulit, dan kategori sederhana melibatkan lebih daripada 50% permukaan kulit. Kategori serius pula melibatkan keseluruhan permukaan kulit ataupun jerawat yang jenis jerawat batu. Apabila saya kata permukaan kulit, ini termasuk muka dan badan. So, secara ringkas, rawatan untuk jerawat yang kategori ringan memerlukan ubat sapu sahaja, dan kategori untuk sederhana memerlukan ubat sapu dan ubat makan, dan kategori serius memerlukan ubat yang khas yang bernama isotretinoin. Rawatan utama untuk masalah jerawat adalah ubatan. So, pada jerawat tahap ringan, kita ada pelbagai krim yang kita boleh guna untuk rawat jerawat. Krim ataupun ubat sapu ini adalah retin A, benzoyl peroxide ataupun adapalene. Mungkin guna secara sendiri ataupun guna yang ada kombinasi seperti yang dua di bawah ini. Semua ubat ini memerlukan preskripsi daripada doktor dan memerlukan rawatan susulan, kerana ubat ini mungkin ada yang sesuai untuk seseorang dan tidak sesuai dengan orang lain, dan juga perlu lihat sama ada kesan sampingan ke tidak. Sekiranya ada ubat yang tak sesuai, kita boleh tukar dan gunakan ubat yang lain. Rawatan untuk tahap sederhana dan serius pula memerlukan makan ubat dan juga ubat sapu. Biasanya bila saya sebut ubat makan adalah ubat antibiotik yang paling lazim kita guna. Dan bila makan ubat antibiotik, perlulah ambil ubat ini 3 hingga 4 bulan. Untuk wanita pula ada option pilihan pil perancang wanita, juga boleh berkesan untuk merawat jerawat. Ubat isotretinoin adalah ubat khas yang memerlukan preskripsi daripada pakar kulit. Dan semua ubatan dan rawatan ini kita boleh melihat perubatan pada kulit selepas 6 hingga 8 minggu rawatan. So, kena tunggu dan perubahan tidak berlaku dengan secara tiba-tiba. Selain daripada rawatan ubatan, apa lagi yang kita boleh guna untuk jerawat? Anda mungkin pernah dengar mengenai IPL, Intense Pulse Light, chemical peel, laser ataupun suntikan steroid. Ini semua adalah rawatan tambahan, bukan rawatan utama, tetapi rawatan tambahan untuk jerawat. Semua prosedur ini memerlukan pengamal yang bertauliah dan berpengalaman, dan seperti ubat-ubat juga boleh mendapat kesan sampingan. So, perlu dipantau dari masa ke semasa. Mungkin ini slide yang paling penting untuk hari ini. Soalan, kenapa kita perlu merawat jerawat? Dan apakah komplikasi jerawat? Hampir lebih daripada 70 orang yang ada jerawat
akan mendapat parut daripada jerawat sebagai komplikasi. Dan 50% daripada parut ini adalah pada muka. Jika anda tengok gambar di sini, ada pelbagai jenis parut. Parut yang menyebabkan permukaan kulit tidak rata, parut yang tebal dan parut yang dalam, bintik-bintik hitam, parut keloid ataupun parut yang menyebabkan kerosakan pada folikel rambut, menyebabkan kekurangan rambut di kawasan yang kerosakan folikel. Kalau anda lihat parut ini, mungkin daripada 6 jenis ini, mungkin parut yang bintik hitam sahaja yang boleh kita cover dengan foundation ataupun concealer. Parut-parut yang lain sekiranya anda cuba, mungkin tak berhasil. Masih nampak ada parut. So, sekarang kita dah tengok pasal parut. Adakah anda bertanya, doktor, tak ada ke rawatan untuk parut? Ada, tapi pilihan dia sangat terhad dan memerlukan beberapa sesi bergantung pada tahap dan luas kawasan yang dirawat. Cara-cara rawatan adalah dengan menggunakan fillers untuk kulit yang lekuk, laser, chemical peel. Ini adalah cara-cara yang ada untuk rawatan parut. Semua cara ni ada memerlukan downtime. Contoh downtime, sekiranya anda buat rawatan dengan laser, muka anda mungkin menjadi merah dan mungkin memerlukan 1 hingga 2 minggu sebelum boleh pulih ke asal. Dan setiap sesi adalah agak mahal berbanding dengan rawatan ubat. Dan semua rawatan menggunakan prosedur ini memerlukan pengamal yang bertauliah dan berpengalaman. Dan seperti ubat-ubat dan prosedur-prosedur lain, prosedur begini pun ada kesan sampingan. So, dahlah mahal, kena buat banyak kali, kena cari pengamal yang bertauliah. Adakah dia betul-betul efektif? So, di sini saya ada sediakan 3 gambar yang menunjukkan sebelum dan selepas rawatan. So, kalau kita lihat di sini, tahap efektif dia 10 hingga 30% sahaja. So, yang terbaik pun 30%, mungkin tak berapa banyak. So, macam mana kita nak menjaga kulit yang berjerawat? Langkah dia senang sahaja. Cuci muka 2 kali sehari dengan pencuci yang sesuai dengan kulit anda dan juga sesuai dengan bajet anda. Sapu ubat jerawat dan makan ubat yang dipreskripsi oleh doktor. Dan anda kena tunggu 6 hingga 8 minggu untuk nampak perubahan pada kulit. Ini satu yang saya pasti ramai orang suka buat, memicit jerawat. So, ini patut dielakkan. Kenapa ia patut dielakkan? Cuba anda bayangkan apabila nanah penuh dalam jerawat dan kita tekan jerawat, kalau bernasib baik, nanah ini keluar daripada permukaan atas kulit. Sekiranya nanah ini keluar, sis ini pecah dan nanah serta bakteria keluar dalam permukaan dalam kulit, dia akan menjadikan parut yang sangat dalam. So, elakkan daripada memicit jerawat. Sekarang kita tengok pula apakah fakta dan mitos mengenai jerawat. Saya pasti semua pernah dengar yang ni. Bercinta menyebabkan jerawat. Betul ke salah? Sebenarnya dia adalah mitos sahaja. Seperti yang saya terangkan tadi, 4 faktor iaitu pori rambut tersumbat, kelenjar lemak yang aktif, jangkitan bakteria dan keradangan kulit adalah 4 penyebab utama jerawat. So, ini adalah mitos sahaja. Adakah makanan boleh menyebabkan jerawat? Makanan bergoreng atau berminyak ataupun kacang boleh menyebabkan jerawat? Ini pun mitos sahaja. Kerana tiada bukti yang kukuh. Bila saya sebut tiada bukti yang kukuh, bermaksud tiada bukti daripada penyelidikan yang menunjukkan ada kaitan antara jerawat dengan pemakanan. Stres. Boleh ke stres menyebabkan jerawat? Saya pernah dengar ramai pesakit kata, saya stres dekat kerja doktor, ataupun anak saya stres pasal dia ada peperiksaan. So, jerawat jadi banyak. Adakah ini betul? Ini pun mitos sahaja. Kerana apa?
tiada bukti menunjukkan ada kaitan stres dengan jerawat. Adakah jerawat hanya berlaku di kalangan remaja? Tidak, sebenarnya dewasa juga boleh dapat jerawat. Ramai yang berpendapat tidak perlu jerawat, nanti dia hilang sendiri. So ini pun mitos juga. Mungkin jerawat yang ringan boleh hilang tanpa parut, tetapi jerawat kategori sederhana dan serius akan meninggalkan parut. Itu yang patutnya kita elakkan. Ini petua orang tua pula dengan menggunakan bahan semula jadi. Adakah dia berkesan untuk merawat jerawat? Saya sertakan 2 gambar sini pesakit saya yang telah menggunakan bahan semula jadi. Pesakit pertama telah menggunakan serbuk kayu manis atas nasihat nenek beliau. Dia ada resepi ya. 1 sudu teh kecil serbuk kayu manis dengan beberapa titik susu. Campurkan dan sapu pada muka waktu malam. Keesokan pagi cuci dengan air. Dan inilah rupa beliau lepas cuci dengan air pagi keesokannya. Lagi merah, tempat yang tak ada jerawat pun nampak merah, tapi jerawat masih ada. Ya. Pesakit yang kedua, atas nasihat ibu beliau telah mencuba jus limau untuk merawat jerawat. Selepas beberapa hari, jerawat tak hilang, tapi kulit beliau jadi lagi gelap. Ini semua adalah sebabkan oleh tindak balas bahan-bahan ini dengan kulit anda, menyebabkan kesan sampingan. So anda patut berjaga-jaga. Walaupun bahan semula jadi, dia boleh menyebabkan kesan pada kulit anda. So untuk kesimpulan, saya ingin jelaskan bahawa jerawat perlu dirawat. Ingat bahawa jerawat boleh meninggalkan parut, dan jika tidak dirawat, dia boleh meninggalkan parut yang lagi banyak, dan lebih berbaloi merawat jerawat daripada merawat parut. Sekiranya anda tak pasti apa nak buat, dapatkan nasihat daripada doktor. Saya percaya selepas petang ni anda akan lagi yakin untuk mengatasi masalah jerawat. Terima kasih banyak-banyak Prof. Mahdia Dr. Lidawati. Saya rasa satu perkongsian yang sangat informatif, sangat relevan lah dalam kehidupan kita sehari-harian. Saya juga percaya ramai di antara kita memang rasa topik ini begitu dekat di hati, di mana kita semua ni macam at least sekali dalam hidup pernah merasa dapat jerawat. Dan memang merisaulah, terutama kita yang kaum perempuan ni kan, kalau ada jerawat tu nak pergi mana-mana pun memang risau betul lah. Boleh cuba tutup jerawat tu. Baiklah, jika anda semua ada soalan ataupun kemusykilan yang ingin ditanyakan kepada penceramah kita, sila tulis di dalam ruang komen. Kami akan cuba jawab secara live ataupun secara bertulis dalam segmen QA ataupun soal jawab. Jadi kita berehat sebentar. Kita akan kembali semula selepas ini untuk segmen soal dan jawab. Okey. Our clinic is located in Bandar Permaisuri Cheras to serve the local community. It was officially launched in September 2017. Clinic Primer provides a variety of services. Including specialized clinic services such as adolescent clinic, antenatal clinic, long-term stroke care clinic, enhanced diabetic clinic, dermatology clinic, and quit smoking clinic. Let's see from a patient's point of view. Tuan-tuan nak tahu
Keluarga saya selalu datang ke sini. Rasa macam rumah kedua pula. Staf-staf pun dah kamcing sangat. Dah macam keluarga. Mari saya kenalkan. Ini ibu saya. Ini abah saya. Yang berkerusi roda, Tok Wan saya. Yang ni Farid Kamil nama dia. Yang hujung tu pula Nilofa. Doktor dah cek ibu. Baby nampak okey katanya. Ibu excited sangat. Abah pula terseluar kaki main futsal. Doktor rujuk pada fisioterapi. Mujur makin elok kakinya. Tiba giliran Farid jumpa doktor. Okey, kita kembali kepada segmen soal jawab QA session. Bersama-sama saya di sini adalah Prof Lila untuk sama-sama menjawab soalan-soalan yang para penonton telah tuliskan di ruangan komen. Nampaknya sudah banyak ya masuk soalan-soalan daripada penonton. Wah, laris Prof Lila ni. Okey, untuk tajuk hari ni, okey, kita pergi ke soalan yang pertama, iaitu adakah resdung boleh menyebabkan jerawat? Okey, ini juga mitos. Resdung sebenarnya adalah allergic rhinitis di mana ada masalah sumbat hidung, banyak bersin, gatal mata ataupun sentiasa rasa macam tekak perlu clearkan tekak. Dia tak ada kena-mengena dengan masalah jerawat. Mitos, itu mitos. Okey, ada seorang penonton ni, dia lelaki lah, saya cuba jawab sebab jarang orang lelaki risaukan tentang jerawat ni. Daripada Ahmad Hazrul, untuk lelaki sehingga takat usia berapakah jerawat akan terus tumbuh? Okey. So untuk sama ada lelaki atau perempuan sama saja, sampai umur 30-an pun boleh ada jerawat. Tapi mungkin masa umur remaja lebih banyak lagi jerawat dan bila berusia bilangan jerawat itu berkurangan. Okey, terima kasih Prof Lila. Okay, kita ke soalan yang seterusnya. Boleh ke guna dua ubat serentak doktor? Deferin gel bersama benzyl peroxide 2.5%. Boleh. Boleh guna kombinasi. Macam mana kita nak tahu krim jerawat yang sesuai dengan kulit kita doktor? Satu cara sahaja, kena cuba. Baru tahu sesuai ke tidak. Kalau anda rasa kulit anda sangat sensitif, boleh cuba krim pada permukaan dalam tangan dulu, mungkin 2-3 hari. Kalau tak merah dan sesuai untuk kulit anda, dan baru pakai untuk muka. Dan bila pakai untuk muka, boleh selang 1 hari dulu, tengok ada reaksi ke tidak. Kalau tak ada reaksi, boleh guna berterusan. Maksud saya bila saya kata reaksi, tak ada kemerahan, tak ada rasa gatal, maksudnya sesuai untuk anda. Okey. Soalan seterusnya daripada Nabila Yusof. Hai doktor, adakah penggunaan niacinamide dan salicylic acid selamat untuk muka? Salicylic acid boleh. Apa satu lagi ubat? Niacinamide. Dia selalu dalam produk kosmetik. Dia letak. Saya rasa tak salah, boleh guna. Salicylic acid boleh guna. Okey. Ni daripada saudara Suhaida Sulaiman. Nama tulis Jawi. Lama saya nak tenung tu. Okey. Bagaimanakah cara mengatasi jerawat nasi atau batu sampai berdarah bila pecah? Jerawat nasi batu, saya rasa adalah komedon. Jerawat batu adalah jerawat tahap serius. So jerawat nasi ataupun komedon kita boleh guna krim sahaja, sapu krim. Dan untuk jerawat batu kena makan ubat yang khas yang bernama isotretinoin. Ubat ni hanya boleh dapat dengan preskripsi daripada pakar kulit. Okay. Ini juga saya rasa adalah pertanyaan kebanyakan dalam produk kosmetik Prof Lila. Betul ke hyaluronic acid boleh menyembuhkan jerawat? Hyaluronic acid ada boleh guna,
Tapi dia tak sebaik ubat rawatan yang saya sebutkan tadi seperti benzoyl peroxide, retin A. Dia adalah rawatan tambahan saja. Okey. Soalan yang seterusnya daripada Nabila Yusof. Saya difahamkan pengambilan gula dan karbohidrat yang tinggi boleh menyebabkan jerawat. Jadi bagaimana saya nak tahu kita ambil gula ataupun karbohidrat yang tinggi? Adakah 1 sendok nasi sudah dikira ambilan yang tinggi? Okey, untuk maklumat ini, sekiranya anda nak tahu sebenarnya berapa maksud kandungan gula tinggi ataupun high glycemic index yang kita selalu cakap berkenaan dengan karbohidrat ataupun gula, boleh berpandukan kepada dietary advice guidelines. Dalam dietary advice guideline ada tertera apa maksudnya high GI dietary foods dan juga pengambilan berapa banyak yang adalah sama dengan pengambilan yang tinggi atau rendah, yang mana yang sesuai. Jadi kena rajin-rajin tengok apa tu guidelines. bukan guideline yang Dietary selalu guideline. Yes. Okey. Doktor, adakah pengambilan produk tenusu menyebabkan jerawat makin teruk? Okey, ada hasil penyelidikan yang menunjukkan bahawa tenusu susu boleh menyebabkan, sekiranya anda ada jerawat, boleh menjadikan jerawat lagi teruk. Tapi ada juga penyelidikan yang mengatakan tak ada. So buat masa ni kita belum ada kepastian lagi, because ada penyelidikan yang kata ada boleh menyebabkan jadi teruk dan ada yang mengatakan tidak. Okey, soalan seterusnya, ni, adakah rawatan parut jerawat di HUKM, doktor? Setahu saya ada CO2 laser, tapi saya tak pasti sama ada mereka sudah mulakan sesi rawatan untuk rawatan untuk parut ketika. Okey, alright. Betul ke tidur tak cukup boleh tumbuh jerawat? Seperti yang saya terangkan tadi, 4 faktor. Poris tersumbat, kelebihan minyak, jangkitan bakteria dan juga keradangan. Ini adalah 4 faktor yang menyebabkan jerawat. So kalau tidur tak cukup, mitos. Okey. Seperti yang tadi Prof Lila dah sebutlah, stres bukan menyebabkan jerawat. Okey, baiklah. The next one, bagaimana mengatasi jerawat di kalangan kanak-kanak akibat kelenjar minyak yang aktif? Saya assume kanak-kanak ni lebih daripada umur 12 tahun. Rawatan dia sama juga. Kita kena lihat kanak-kanak sama ada jerawat tu kategori sederhana, ringan ataupun serius, dan rawatan adalah mengikut kategori jerawat. Sama juga seperti dewasa. Okey. Soalan yang bagus saya rasa ni, sebab ramai yang menyangkakan jerawat semakin banyak apabila terdapat rambut di dahi. Betul ke, Prof? Sebenarnya tak ada kena-mengena. Sama ada rambut panjang, tadi ada satu soalan, rambut di dahi ataupun rambut panjang, tak ada kena-mengena dengan jerawat. Okey. Doktor, adakah krim tretinoin membantu menghilangkan jerawat? Ada tak kesan sampingan kalau menggunakan krim tersebut dalam jangka masa yang lama? Okey, soalan yang bagus. Krim tretinoin ataupun retin A adalah ubat yang berkesan untuk jerawat kategori ringan yang ada comedones, yang jerawat nasi tadi kan. Dia adalah berkesan, tapi tidak boleh digunakan sekiranya anda merancang untuk mengandung ataupun sedang mengandung. Ubat ini tak sesuai. Itu fakta nombor 1. Satu lagi, biasanya kita guna ubat yang sapu ni untuk mungkin jangka masa 3 hingga 4 bulan. Kalau jerawat dah clear, dan boleh berhenti. Bukan bermaksud untuk kegunaan untuk jangka masa panjang. Okey. Next one, doktor. Saya jenis pore yang besar dan whitehead dan blackhead cepat tumbuh. Boleh ke suggest rawatan yang ada di HCTM? Yeah. So untuk whitehead, blackhead, rawatan yang paling bagus adalah krim retin A. Anda boleh cuba krim retin A. Tapi satu lagi kesan sampingan krim retin A ini adalah kulit akan mengelupas. Tapi itu kesan sampingan yang kita hendak
because kalau kita ingat salah satu sebab kenapa kita dapat jerawat itu adalah pori rambut tersumbat. So bila kita guna retin A, dia akan menyebabkan kulit mengelupas, dan bila kulit mengelupas hindari daripada tersumbatnya pori, dan minyak boleh keluar dengan senang. So itulah cara retin A berfungsi. Okey. Soalan seterusnya, doktor, kenapa terjadinya jerawat di bahagian belakang badan? Okey. So jerawat biasanya berlaku pada muka, bahagian hadapan dada dan belakang. Ini adalah sebab inilah kawasan permukaan kulit yang paling banyak ada sebaceous gland ataupun kelenjar minyak. Dan kalau kita ingat kenapa kita dapat jerawat, salah satu faktor adalah kelenjar minyak yang aktif masa usia muda dan remaja. So itulah sebab ini tempat-tempat kawasan dada, belakang dan muka yang paling banyak ada kelenjar minyak. Mana-mana bahagian yang ada folikel lah kiranya, doktor? Folikel dengan kelenjar minyak, because semua adalah dalam satu kawasan yang sama. Satu unit yang sama. Okey. Kalau cuci muka menggunakan pencuci muka lebih dari 2 kali boleh menyebabkan jerawat juga ke? Okey. So biasanya saya tak sarankan cuci lebih daripada 2 kali sehari, because penggunaan pencuci muka akan terlalu banyak, terlebih akan menjadikan kulit kering. Bila kulit kering, dia akan jadi lagi sensitif, lagi merah, lagi gatal. Mungkin tak menyebabkan lagi banyak jerawat, tapi muka akan jadi lagi merah, lagi sensitif, lagi gatal because kulit jadi kering. Okey. Alright. Adakah jerawat boleh menyebabkan jeragat ataupun hyperpigmentation, Prof. Lila? Jeragat lain daripada jerawat. Apa yang jerawat, komplikasi jerawat adalah bintik-bintik hitam ataupun post-inflammatory hyperpigmentation yang saya tunjuk dalam gambar tadi. So rawatan untuk kedua-dua masalah ni adalah berlainan. So tak sama. Jawapan dia tak sama. Okey. Ni soalan tanya mitos ke bukan ni? Nak tanya, betul ke tempat tumbuh jerawat berkaitan dengan kesihatan? Contohnya di bahagian dagu, maksudnya usus tak sihat. Bila saya layari internet, saya dapat banyak maklumat macam ni. Saya pun tertanya-tanya, macam mana dia orang boleh kaitkan jerawat dengan bahagian pada badan? Sebenarnya ini semua adalah mitos. Okey. Dia adalah berkait dengan kelenjar minyak dalam folikel rambut. Okey. So, boleh ke doktor kongsikan rawatan yang ada di klinik HCTM bagi tujuan kecantikan muka, teringin nak kulit sihat? Okey. So dekat HCTM dan juga klinik primer, klinik rawatan kulit di klinik primer, kita ada semua ubat-ubat yang saya sebut tadi, kecuali rawatan tambahan seperti IPL, laser, yang itu kita tak ada. Tapi rawatan ubat semua kita ada. Anda boleh kunjungi klinik, sama ada di klinik primer ataupun klinik kulit di HCTM untuk dapatkan rawatan. Okey. Ada penanya minta Prof sebutkan balik krim-krim yang boleh untuk menangani pores yang besar, whitehead dan blackhead. Pores yang besar saya tak ada rawatan. Mungkin boleh cuba rawatan laser. Itu pun saya tak janjikan mungkin dapat efektif, mungkin 10% macam tu sahaja. Tapi untuk comedones boleh gunakan retin A ataupun benzoyl peroxide. Okey. Soalan ni saya rasa memang ramai yang mengalami, daripada Zuraidah Razali. Masa remaja muka licin, tapi start umur 30 tahun barulah nak naik jerawat. Adakah disebabkan oleh hormon ataupun resdung? Okey, so ini adalah berkaitan dengan jerawat yang tumbuh pada usia yang lebih berumur berbanding dengan belasan tahun. So sekiranya anda ada jerawat pada usia yang lanjut, perlu buat perlu berunding dengan doktor, tengok mungkin tak ada masalah yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada masalah PCOS. Yang berkaitan dengan PCOS mungkin ada masalah dengan kitaran head. Dan juga kalau ada Cushing syndrome mungkin ada tanda-tanda lain. So sekiranya anda perlukan nasihat doktor, silalah jumpa untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okey, ada yang bertanya kalau nak pergi ke klinik dermatologi tu perlukan rawatan surat rujukan
ke doktor? Okey, klinik dermatologi di HCTM memerlukan surat rujukan. Sekiranya anda ingin berkunjung ke klinik rawatan kulit di klinik primer, tak perlu surat rujukan. Boleh walk in, tapi kita perlu bagi appointment. Kerana kalau tiba-tiba dah ramai pesakit, mungkin tak dapat berjumpa doktor pada hari yang sama. So ambil tarikh ketemu janji, so that datang pada hari lain. Okey. Alright. Macam mana nak hilangkan masalah black pores yang besar-besar, doktor? Selalunya ada pada orang lelaki. Black pores yang besar-besar kalau dekat hidung, boleh cuba pore pack. Dia macam plaster yang boleh lekat atas hidung. Lepas tu lepas 15 minit buka. Boleh guna kalau black pores dekat hidung, boleh cuba yang itu. Kalau dekat kawasan lain, boleh gunakan ubat retin A ataupun benzoyl peroxide. Okey. Doktor, adakah pengambilan produk ni dah sudah tadi dah Telusur tanya tadi dah. sudah jawab. Okey. Macam dah tak ada lagi ni soalan ni. Prof Lila, saya rasa dah scroll sampai bawah ni. Nampaknya dah tak ada. Kalau tak ada, acne patch sesuai ke? Soalan yang bagus. Sekarang ni ada saya rasa dia macam plaster. It's a hydrocolloid plaster. Hydrocolloid ni pada asalnya kita guna untuk luka, tapi sekarang boleh guna untuk jerawat. Kerana hydrocolloid patch ni dia ada kelembapan, dan kelembapan ni boleh menolong jerawat untuk jadi baik. Tapi efektif ke tidak, mungkin tahap efektiviti dia tak begitu tinggi lah. Tapi boleh guna sebagai rawatan tambahan. Alright. Doktor, bagi kes whitehead, blackhead, rawatan krim yang disebutkan itu adakah perlu digunakan seumur hidup? Untuk blackhead, whitehead tak payah untuk semua hidup. Bila masalah tu dah selesai dan muka dah clear, boleh berhenti. Dan sekiranya anda dapat balik blackhead ataupun whiteheads ni, boleh guna balik. So dia mungkin guna untuk 3 bulan, dan boleh berehat, bagi dia cuti, dan cuba lagi sekiranya ada lagi. Okey. Apakah beza pengambilan evening primrose oil dan pil perancang dalam meredakan jerawat? Okey, evening primrose oil tak ada bukti yang boleh mengurangkan jerawat, tapi pil perancang boleh digunakan, boleh mengurangkan jerawat, especially untuk orang yang ada masalah dengan head juga. So dia boleh rawat, boleh bagi kitaran head jadi normal balik, dan juga kulit akan jadi lebih smooth. Dia lebih kepada, kalau saya boleh tambah sikit lah, sebab dalam masalah jerawat ni ada juga berkaitan dengan kelebihan hormon androgen lah yang orang lelaki. PCOS. Yes. So bila kita bagi pil perancang tu, dia dapat bantulah dalam situasi yang tersebut lah. Tapi maknanya bukan semua orang yang bukan semua boleh guna pil perancang ni. Hanya kes-kes yang tertentu yang kita dah identify ada imbalance tu, hormon androgen dan estrogen tu. Lepas tu kita mungkin pertimbangkan untuk penggunaan pil perancang lah untuk merawat jerawat dia. So macam Prof Lila cakap tadi, biasanya kumpulan ni dia ada masalah kitaran head. Kan? Okey. Adakah kita boleh menutup yang pores dengan skincare yang sesuai, atau ianya akan mengecil sahaja? Okey, ini soalan yang menarik ya. Saya pernah lihat bahan produk kosmetik yang dia claim boleh mengecilkan pores, tapi cara dia berfungsi tu, dia adalah silikon base. So dia akan, bila kita apply, dia akan tutup lubang, dan atas pada tu kita sapu foundation. So mungkin boleh dapat lihat perubahan, tapi macam saya kata, saya tak pasti berapa efektif produk begini. Boleh cuba. Okey, apakah pendapat doktor penggunaan sunscreen dan sunblock? Sebab memang betul ni banyak diwar-warkan tentang penggunaan sunscreen dan sunblock. So secara penggunaan sunscreen atau sunblock adalah bagus untuk kulit anda. Dia boleh elakkan daripada damage, sun damage
masalah daripada matahari, sinaran matahari, penuaan kulit, dan juga boleh melindungi daripada kanser kulit. So dia adalah satu pengamalan yang baik. Lagipun kita duduk di Malaysia, sentiasa panas, tak boleh lari daripada sinaran matahari. So penggunaan sunscreen atau sunblock secara hari-hari adalah bagus. Memang saya galakkanlah. Tapi adakah dia akan mengurangkan jerawat? Because topik hari ini adalah berkenaan dengan jerawat. Tidak berkait sebenarnya dengan jerawat lah. Boleh tambah sikit tak, Prof Lila nak tanya. Kalau yang pasal sunblock dan sunscreen dia ada SPF berapa-berapa tu kan. So kalau tu apa nasihat Prof tentang Saya rasa paling minima 30. Tapi yang saya tengok dekat pasaran sekarang semuanya 50 dan ke atas. 50 plus UVA dengan UVB. So anda boleh pilih yang mana yang anda boleh dapat lah. Boleh dapat. Okey. Ni ada yang terkesima ni dengan kulit Prof Lila ni. Doktor pakai skincare apa? Tu Prof Lila tu. Direct question. Okey. Saya punya secret mungkin saya pakai sunscreen everyday daripada umur 30 tahun sampai sekarang. So mungkin itu menolong sikit lah. So semua ikut memang Prof saya Lila galakkan. dia pakai sunscreen. Mulai sekarang kita semua kena pakai sunscreen. Dah terbukti Prof Lila punya kulit muka yang bersih dan cantik ni. Okey, scrub muka ketika muka berjerawat sesuai tak, Dok? Okey, soalan yang bagus. So bila muka kita ada banyak jerawat, merah, radang dan kita guna scrub. Scrub ni adalah bahan yang kasar. Biasanya dia ada bintik-bintik kan. So bila kita rub bahan-bahan kasar atas muka ni, dia akan jadi lagi merah, lagi marah kulit anda. So kalau boleh gunakan gentle wash. Jangan gunakan benda-benda yang kesat pada muka semasa ada jerawat. Kalau tanpa jerawat boleh Prof? Kalau tanpa jerawat pun boleh, tapi mungkin guna seminggu sekali dan jangan tekan sangat, just light scrub. Okey, jangan tenyeh lah. Jangan tenyeh. Okey. Adakah di HCTM ada skincare tersendiri? Saya ada lihat di dalam sistem urus bakat ada kuis untuk memenangi skincare. Skincare ni saya terus terang skincare ni bukan daripada HCTM, adalah tajaan daripada produk tajaan daripada company. Okay. Prof, adakah sabun pembersih muka yang tak sesuai boleh mengganggu skin barrier? Skin barrier ni adalah berkait dengan eczema. Biasanya orang yang ada eczema ada masalah dengan skin barrier. So orang yang ada eczema sekiranya menggunakan sabun yang sangat kuat. Apa maksud sabun yang sangat kuat? Bila kita cuci dengan menggunakan sabun, ada buih yang banyak, menunjukkan sabun tu ada deterjen yang banyak. Boleh kalau ada deterjen yang banyak boleh mengeringkan kulit, dan ini tak sesuai untuk orang yang ada eczema, because orang yang ada eczema memang kulit dia jenis yang kulit kering. So kena guna gentle wash untuk orang yang ada eczema. Okey. Ada lagi ke soalan daripada para penonton ni? Sebab saya tak nampak ada soalan baru yang masuk. Okey. Kalau tak ada, saya nak bertanya pada Prof lah berkenaan dengan penggunaan apa tu? Isoretinoin tu. Biasanya berapa lama Prof kita nak guna benda tu? Itu ubat untuk makan jerawat kan? Ya, ubat makan untuk jerawat yang tadi yang Jerawat gambar batu. jerawat batu tu. Berapa lama biasanya kita kena makan? Ada dua jenis rejim. Boleh guna yang pertama untuk 6 bulan ataupun mengikut dos berat body weight, kena kira mengikut dos. So biasanya 6 bulan, tapi ada juga rejim lain yang mengatakan boleh guna dos tinggi pada awal, lepas tu rendahkan dos dan sambung sehingga 18 bulan so that dia tak recur, dia tak datang balik. So boleh cuba either one regime. Okay. Tu kira yang last ni lah way Last resort lah. last resort. Boleh ke kita dapat 2 kali, macam kita dah ambil ubat yang makan tu, isoretinoin tu, boleh dapat balik ke Prof? Ya, boleh. Oh, boleh. Ada juga orang yang dapat balik. So 6 bulan yang mereka makan ubat
skin jadi clear. Lepas berhenti 3-4 bulan datang balik. So mereka datang balik awal. So mungkin pada tahap awal tu tak teruk lagi dan mungkin boleh rawat sebagai jerawat tahap sederhana dan rawat dengan antibiotik dan pantau dari sana. Mungkin tak perlu makan ubat isotretinoin lagi, tapi kena pantau. Because ada orang yang dapat balik masalah jerawat. Okey. Ada tanya, krim retin A tu boleh dapatkan di farmasi ke? Perlukan preskripsi daripada doktor. Untuk retin A. Okay. Prof, boleh tak ulas berkenaan amalan penggunaan pelembap muka? Okey. Kalau pelembap muka, sekiranya kulit anda adalah kulit yang kering dan saya galakkan guna pelembap muka mungkin pada waktu malam ataupun waktu pagi sebelum anda bersiap untuk hari. Tapi kalau kulit anda jenis yang berminyak dan tak perlu menggunakan pelembap kulit. Lagi-lagi kalau anda ada jerawat dan kulit anda berminyak, tidak memerlukan pelembap. Tapi kalau kulit anda jenis kulit mix, ada tempat-tempat yang berminyak, ada tempat-tempat yang kering dan boleh gunakan pelembap. Okey. Doktor, apakah fungsi penggunaan toner pada muka? Wajib ke guna? Okey, so soal toner ni saya cari-cari pun saya tak dapat maklumat. Saya pun tak pasti apa kelebihan toner. Yang saya dapat tahu di negara barat, di tempat yang sejuk, mereka tak cuci muka because sejuk sangat, so mereka menggunakan toner untuk membersihkan muka. So kalau tanya saya pun tak guna toner. Saya tak pasti apa kelebihan toner, so saya tak guna. Okay. Kalau umur 30-an ada jerawat, ada potensi tak nak hilangkan jerawat tu? Boleh hilangkan. Datanglah berjumpa doktor, tengok puan atau encik daripada kategori mana jerawat dan ambil rawatan yang sepatutnya. Okay, maknanya dia tak kira umur Tak kira berapa umur lah, berapa. bila-bila masa Ya. kita. Ya. Okey. Prof, antibiotik kebiasaannya perlu makan berapa lama? Biasanya antibiotik 3 hingga 4 bulan. Sekiranya jerawat sudah clear dan boleh berhenti. Dan bila berhenti, kita sambung dengan ubat krim sahaja, ubat maintenance untuk beberapa bulan. Kalau semua dah clear, dan itu pun boleh berhenti. Tapi sekiranya dah berhenti dan jerawat berulang dan datanglah balik, mungkin perlu satu lagi cycle antibiotik. Ataupun boleh rawat dengan, kalau tahap sederhana ataupun tahap ringan, boleh rawat dengan krim sahaja. Jadi antibiotik ni perlu makan hari-hari kan? Prof? Ya, betul hari-hari. So maksud saya, sekali kita dah rawat jerawat ni, dia mungkin berulang. So kalau dia berulang, datanglah balik untuk dapatkan rawatan seterusnya. Bila kita bagi antibiotik, kita tak nak bagi untuk jangka masa panjang. Just sampai perlu sahaja. Jadi kalau kita sebut antibiotik ni perlu ya Prof, kalau dah makan tu memang kena disiplin lah. Ya. Tak boleh berhenti, Ya. kejap makan, kejap tak Ya, kan? kalau nak tengok efek, memang kena makan hari-hari, kena rajin sapu krim. Satu lagi, biasanya ubat antibiotik, ramai orang fikir untuk demam, bila demam batuk sesemak ataupun infeksi, kita makan untuk 5 hari, 10 hari. Boleh ke kita makan untuk 3-4 bulan? Untuk jerawat, boleh kita guna untuk 3-4 bulan. Tapi bukan saja makan ubat antibiotik, kena sapu ubat juga. Maksudnya bukan monoterapi, bukan menggunakan satu jenis rawatan saja. Dia kena combine, baru dia tak ada resistance untuk bakteria. Alright. So kalau tuan puan-puan nak cuba antibiotik tu memang kena disiplin lah, tak boleh ambil sikit-sikit 3-4 hari lepas tu berhenti kan, tak boleh. Okey. Prof, pengambilan vitamin C adakah membantu merawat jerawat? Ini mitos ya. Tak ada bukti menunjukkan vitamin C boleh membantu untuk merawat jerawat. Okey. Jika kulit berminyak, sunblock SPF 30 or 50 yang sesuai Prof untuk digunakan? Okey, dia bukan bergantung pada SPF, tapi bergantung kepada produk. Ada produk sunblock ni, ada yang lebih berminyak, ada yang tak begitu berminyak. So puan kena cuba sampai dapat satu produk yang sesuai untuk kulit puan. Okey. Alright. Ni pun terkesima dengan Prof Lila punya kulit muka. Prof, share lah Prof punya guna brand apa. Senang saya nak cari kat pasaran. Okey. Saya
tak guna just satu brand. Saya pun bertukar-tukar brand. Sometimes tak dapat stok. So kalau apa yang dapat, saya guna apa yang dapat. Tapi kalau berminyak sangat, because kulit saya pun berminyak, so kalau berminyak sangat, dan saya tukar kepada brand lain. Mana-mana brand pun okey, puan boleh cuba. Okey. So maknanya mungkin ikut kesesuaian kulit muka jugalah, tak mesti yang tak semestinya orang lain, dan tak semestinya mahal. Mengikut bajet sendiri. Alright. Okey, pil antibiotik untuk demam tu sama ke kandungannya dengan pil antibiotik hilangkan jerawat? Pil antibiotik yang diguna untuk demam tu sama ke? Mungkin maksud dia dos dia lah kot. Dengan antibiotik untuk hilangkan jerawat. Ubat adalah ubat yang sama seperti doxycycline, kita boleh guna untuk rawatan untuk jangkitan kuman yang biasa. Sama juga, ubat yang sama. Okey. Prof, kalau kuat berangan pun mitos juga ke? Itu pun mitos jugalah. Berangan kulit cantik, okeylah kot. Okey. Prof, adakah peratus jerawat kembali berulang tinggi selepas mendapat rawatan doktor pakar? Saya rasa kalau nak menjawab soalan ni, kalau jerawat jenis ringan atau sederhana, mungkin kadar jerawat ni berulang mungkin tak begitu kerap. Tapi yang jerawat batu, jerawat yang tahap serius tu mungkin akan berulang, so kena pantau. Okey. Nampaknya pihak penganjur dah tunjuk tanda-tanda saya perlu tamatkan soalan QA ni. Alhamdulillah, saya rasa semua soalan telah berjawab. Terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan soalan-soalan untuk kita bincangkan, untuk sama-sama mendapatkan informasi yang betul lah dan mitos terhadap masalah mengatasi jerawat. Okey. Dengan berakhirnya sesi QA ni bermakna kita ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen quiz, yang saya rasa semua orang sedang tunggulah di penghujung rancangan untuk masuk ke segmen quiz. Seperti yang saya cakap tadi, ada hadiah misteri menanti anda, tapi dah tak misteri sebab salah seorang daripada penanya tu dah bocorkan rahsia, ada set penjagaan muka. Ya, betul. Hadiah misteri pada hari ini adalah set penjagaan kulit muka yang sangat berbaloi. Kenapa? Sebab dia berharga RM300 setiap satunya untuk 3 pemenang pertama. 3 pemenang pertama. Jadi peluang tu memang tinggilah kalau tuan-tuan, puan-puan betul-betul fokus, mengikuti, ambil perhatian apa yang Prof Lila kongsikan tadi waktu presentation dia. Okey, jadi macam mana nak masuk ke ruangan quiz ini? Anda perlu pergi ke laman web Quizizz, QUIZZIE. Okey, dekat situ nanti akan ada kod tertera, masukkan kod tersebut. Okey, jadi saya harap semua penonton, ada dekat link komen ya, semua penonton ambil peluang ni. Gunakan nama sebenar ya, bukan nama samaran. Kalau guna nama samaran dan anda ada rezeki untuk menang, tapi menggunakan nama samaran, kemenangan itu terbatal. Kita akan ambil the next one untuk jadi pemenang. Jadi saya bagikan masa selama 1 minit untuk para penonton masuk ke laman ini dan mencuba untuk rebut peluang memenangi set penjagaan kulit. Okey, kita bagi 1 minit ya. Okey, kita start sekarang. Okay. Semua ambil peluang ni. Berbaloi ni 300. Saya pun kalau boleh saya nak masuk ni. Set penjagaan kulit daripada Perancis sebenarnya, set penjagaan kulit ni. Ya. Boleh sebutlah nama. Cepat-cepat. Dia bukan saja jawapan yang betul ya. Jawapan yang cepat pun diambil kita. Betul, cepat dan tepat. Berpeluang untuk menjadi pemenang. Okey, 94% dah. Cuba lagi, cuba lagi.
Para pemenang nanti anda perlu screenshot ya nama anda yang tertera di di PC ke, di iPhone ke, smartphone ke. Anda kena screenshot tentang nama anda itu dengan nama sebenar ya. Oh, ramai yang dapat 10 ni nampaknya. Betul semua ni. Berderet-deret ni. Okey, kita tunggu siapa pemenang dia. Semua markah penuh je yang saya nampak ni. Betul-betul fokus ni. Nampaknya penonton. Senang sangat kot soalan. Tak, saya rasa mereka fokus pada apa yang Prof Lila present tadi tu. Sebab tu ramai yang dapat markah penuh. Jadi saya tengah tahniah semua. Nampaknya ramai betul ni. Yang betul. Bagus. Okay. Bukan senang ya nak dapat tajaan daripada skincare. Saya rasa pertama kali kot yang dapat skincare punya tajaan sesuai dengan topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan jerawat. Jadi hadiah dia pun skincare yang bernilai RM300 setiap satunya untuk 3 pemenang pertama. Okey dah. Alright, kita dah ada pemenangnya. Yang pertama Farhin. Okey, tahniah Farhin. Yang kedua Elina Ismail. Okay. Tahniah juga Puan Kecil Elina. Dan yang ketiga adalah Akila. Alright, tahniah kepada pemenang-pemenang. Pada yang tidak memenanginya, anggap ini bukan rezeki anda pada hari ini. Cuba lagi di masa hadapan. Webinar hadapan. Webinar hadapan nanti. Jadi jangan lupa ya kepada pemenang, macam saya cakap tadi, tolong screenshot yang keluar nama awak tu. Kemudian bagi nama betul dan hantarkan emailkan kepada sjj@ukm.edu.my. Anda perlu untuk menuntut hadiah daripada Fakulti Perubatan. Mana yang tinggal berdekatan ini bolehlah tuntut hadiah di Fakulti Perubatan dalam masa 24 jam. Dan pada mereka yang tinggal berjauhan dan menang, boleh beritahu pihak penganjur, kita akan post. Baik betul pihak penganjur, sampai post sekali hadiah tu. Betul-betul nak bagi hadiah tu dekat pemenang. Okey? Tapi kena tuntut dalam masa 24 jam. Selepas 24 jam kalau anda tak tuntut, malang sekali kita terpaksa batalkan kemenangan itu dan nama lain yang akan diambil sebagai pemenang. Pemenang seterusnya. Ya betul tu. Okey. So nampaknya dengan habisnya segmen QA ini dan segmen quiz ini, kita dah berada di akhir rancangan. Jadi saya minta sekali lagi semua yang datang ni untuk scan QR code untuk you punya e-sijil penyertaan. Okey. E-sijil penyertaan ini akan di-email kepada semua dalam masa 72 jam. Jadi kalau anda tidak menerima mana-mana email untuk e-sijil penyertaan, anda perlu bertanya dengan pihak penganjur, sebab e-sijil penyertaan ni sangat penting terutama pada warga UKM kerana ia akan memberi point untuk mata urus bakat. Okey, jadi jangan lupalah untuk pastikan anda dapat e-sijil penyertaan. Okey. Sebelum kita berpisah, saya ingin untuk mengingatkan bahawa webinar yang akan datang akan diadakan pada 13 Oktober ya, hari Jumaat pukul 3 petang, dan kali ini adalah daripada Jabatan Oftalmologi. Jadi Jabatan Oftalmologi akan bercerita tentang mata lah pula. Okey, jadi tajuknya adalah Sayangi Mata Anda, Cegah Sebelum Buta. Okey, so antara topik yang sangat menarik juga. Jadi sama-sama untuk semua like, share dan beritahu kawan-kawan, sahabat handai, saudara mara untuk terus mengikuti Facebook Live Fakulti Perubatan UKM. Okey, kalau yang betul-betul nak menyokong tu, sendlah star dekat kami supaya itu tanda sokongan anda kepada kami.
Jadi dengan itu saya rasa itu saja daripada kami. Saya Dr. Zura dan Prof. Ahmadiyah Dr. Lilawati. Untuk webinar umum pada hari ini, kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan padu anda. Dan mungkin Dr. Lila ada sepatah dua nak cakap sebelum kita berpisah. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana hadiri webinar ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada tim HIJIM dan tim UPD daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk bersama-sama menjayakan webinar ini. Terima kasih. Ya. Jumpa lagi ya di masa hadapan. Salah silap, mohon maaf. Terlanjur kata yang mungkin tanpa disedari tu, mohon dimaafkan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Our clinic is located in Bandar Permaisuri Cheras to serve the local community. It was officially launched in September 2017. Clinic Primer provides a variety of services. Including specialized clinic services such as adolescent clinic, antenatal clinic, long-term stroke care clinic, enhanced diabetic clinic, dermatology clinic, and quit smoking clinic. Let's see from a patient's point of view. Tuan-tuan nak tahu? Keluarga saya selalu datang ke sini. Rasa macam rumah kedua pula. Staf-staf pun dah kamcing sangat. Dah macam keluarga. Mari saya kenalkan. Ini ibu saya. Ini abah saya. Yang berkerusi roda, Tok Wan saya. Yang ni Farid Kamil nama dia. Yang hujung tu pula Nilofa. Doktor dah cek ibu. Baby nampak okey katanya. Ibu excited sangat. Abah pula terseluar kaki main futsal. Doktor rujuk pada fisioterapi. Mujur makin elok kakinya. Tiba giliran Farid jumpa doktor. Bilik doktor best, banyak mainan. Doktor-doktor di sini sangat penyabarlah. Dulu Farid ni pendiam. Sekarang dah tak malu nak buat kawan. Membaca pun semakin lancar. Ini pula Nilofa. Selalu sangat teruja dengan pakar kulit di sini. Doktornya dah lah baik hati. Cantik pula tu. Katanya dah besar nak jadi macam doktor ni. Nilofa dapat ubat dekat sini. Kakak farmasi ni baik sangat. Tolong ajar pula macam mana nak guna krim ni. Tok Wan baru-baru ni dapat stroke. Doktor-doktor pakar di sini sangat prihatin dan berusaha pulihkan Tok Wan.
Wan ni dah dapat strok baru nak berhenti merokok. Baguslah ada doktor yang bagi nasihat. Harap-harap Tok Wan berjaya hentikan rokok dia. Tok Wan kena jumpa pakar diabetik pula lepas tu. Teruk Tok Wan kena lecture. Lepas ni tak bolehlah nak makan buah favourite dia. Durian. Oh, bagusnya ada nurse di sini. Tolong ajar cara nak suntik ubat, nak cek gula, cara nak jaga kaki. Macam-macam lah nurse ni ajar. Terus serempak pula dengan jiran sebelah rumah. Pakcik Amihan. Dia nak ambil darah rupanya kat sini.